Okey, sebenarnya kita ni berbicara tentang tribute P. Ramlee, ya, nama yang sangat besar di dalam industri seni tempatan, dan saya rasa tribute ini merupakan satu platform kepada pengarah dan juga pengkarya untuk menggunakan peluang yang ada mengangkat tema di sebalik lagu-lagu istimewa yang pernah dihasilkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan itu merupakan salah satu telefilm yang akan bertanding dalam anugerah tribute P. Ramlee nanti. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenainya, kita bersama dengan orang yang bertanggungjawab untuk menghasilkan ceritanya itu, iaitu penulis skripnya sendiri, Puan Azian. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat Puan, baru balik dari travel ni? Oh ya. Puan, kalau jodoh tak ke mana. Jadi disebabkan jodoh juga kita berjumpa pagi ini. Ya, alhamdulillah. Di studio kami. Cuma kalau kita lihat tadi sedikit sedutan daripada telefilm ni, saya rasa lagu itu sendiri sudah ada tarikannya. Ya, betul-betul. Jadi nak menghasilkan karya sehebat lagu itu saya rasa bukan mudah. Jadi ceritanya mengenai apa kalau jodoh tak ke mana? Dari tajuk itu sendiri, kalau jodoh tak ke mana, sudah semestinya ia berkenaan dengan jodoh. Ya. Ia mengisahkan tentang seorang jejaka bernama Amir. Okay. Amir ni seorang yang teliti. Kalau kita tengok balik daripada, kita relatekan balik dari hasil ataupun kerja Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Allahyarham seorang yang teliti dan sangat khusus ataupun sangat macam boleh dikatakan agak cerewet dalam setiap apa jua yang hendak dilakukan. Okey, jadi Amir ini sedikit sebanyak membawakan watak yang ada dalam diri Tan Sri P. Ramlee. Jadi Amir ini seorang yang meminati seni, seni tenunan. Orang yang meminati seni ni selalu jiwanya halus. Betul tak? Jiwanya halus, jadi dia, dan juga seorang yang agak memilih. Maknanya memilih jodoh, ya. Jadi jodoh yang dipilih tu mestilah yang seiring dengan dia, seiring dengan Amir yang meminati seni, meminati tenunan lah. Okey. Dalam lakonan ataupun watak yang dibawa oleh Cik Razali, Amir ni dia agak memilih dari bukan saja jodoh ataupun bukan saja hasil kerja yang nak dibuatnya tu, tetapi jodoh ataupun pasangannya. Jadi dia amat berhati-hati. Dan kerana terlalu berhati-hati, kerana terlalu agak cerewet tu, jadi jodoh dia tu agak memakan masa. Jadi dan dalam cerita ini juga nanti, di mana watak yang dibawa oleh Nur Kiriah, Azah, kakak ni akan cuba untuk mencarikanlah jodoh untuk Amir. Jadi dia akan jawab dekat kakak dia, kalau jodoh tak ke mana. Kalau jodoh tak ke mana. Kalau kahwin juga. Itulah, kalau kita cakap tentang ajal, rezeki dan juga jodoh ni, ia adalah ketentuan ilahi. Ya, betul. Tetapi dalam hal ini ada juga yang mengatakan kalau kita tidak mencari, jadi tak adalah datangnya, kita tak dapat lah, tak jumpa lah. Jadi adakah dalam kita kata konflik drama yang dipaparkan ini juga bercerita tentang bukan sahaja kita perlu menunggu jodoh, tapi kita perlu untuk berusaha juga. Ya, betul-betul. Kadang-kadang separuh orang merasakan kita, contohnya kita sebagai wanita, ya, zaman sekarang, kalau kita rasakan jodoh kita tu agak lambat ataupun agak susah, why not kita sendiri kedepankan diri kita, betul tak? Wow. Okey, tapi mungkinlah dengan kata orang tu ada cara kita tersendiri. Jangan sampai kita menjatuhkan martabat kita sebagai orang wanita. Agak terasa pula agak orang terasa. wanita. Okey, sebenarnya kalau kita lihat dalam sesebuah karya, selalunya yang menjadi tumpuan adalah pelakon-pelakonnya. Jadi selain daripada Cik Razali, siapa lagi antara yang membintangi? Diana Daniel, dan kita ada Nur Kiriah, Wan Sharmila, dan ramai lagi lah. Karya sebegini, kalau kita lihat kadang-kadang orang rasa kalau ada konflik lagi menarik ceritanya. Konflik yang cuba disampaikan menurut konflik yang nak saya sampaikan, kita tunggu malam nanti. Kena tengok tu. Malam ni jangan lupa pukul 9 malam di TV1. Ya, di TV1. Kalau jodoh tak ke mana. Tak ke mana. Okey, dan juga Puan Azian, dalam usaha untuk menghasilkan sebuah karya yang bermutu ni, apa sumber rujukan Puan Azian? Pembacaan novel cinta ke macam mana? Saya banyak merujuk kepada keadaan sekeliling. Okey. Contohnya macam untuk cerita Kalau Jodoh Tak Ke Mana ni, sebenarnya dapat idea dari kawan juga, ya. Kita bertukar, kata orang bertukar idea lah. Tapi dari situ kita mengikuti proses, maknanya ada beberapa proses untuk kita nak mencantikkan lagi jalan cerita tu.
So boleh dikatakan dari awal cerita asal tu ia berubah, boleh dikatakan lebih daripada 90% sampai kita dapat idea dari pengarah, dari pihak Suhan Movies. Jadi kita bertukar idea sehingga terhasilnya Kalau Jodoh Tak ke Mana. Kalau telefilm sebegini, kadang-kadang untuk menghasilkan sesuatu karya, kebanyakannya kita tulis dari hati sebagai penulis lah. Tetapi apabila ia berkait dengan tribute, kita kena kaitkan dengan figura yang cuba kita angkat. Ya, betul. Itu kalau di dalam cerita ni tentunya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi cabaran untuk menghasilkan karya yang perlu seiring dengan macam saya cakap tadi, Allahyarham satu nama yang amat besar. Okey, boleh dikatakan di siapa-siapa saja, tak kira generasi mana pun mengenali Allahyarham. Jadi kita sebagai penulis, kita rasa agak tercabar kerana kita membawakan lagu Allahyarham untuk dipertontonkan. Okey, jadi cabaran tu memang agak mencabar jugalah bagi saya sebagai penulis. Tapi sebab kita jadikan ini sebagai satu semangat sebenarnya untuk kita menjadi lebih baik ataupun termampu untuk kita nak menandingi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee agak mustahil pada saya, ya. Terutama saya penulis yang baru dalam industri ini, tapi kita cuba yang termampu dan kita cuba yang terbaik. Okey. Seorang penulis skrip dia ada dia punya imajinasi visual dia sendiri. Jadi berdasarkan apa yang dah pun dihasilkan, bagi Puan Azian, adakah imajinasi yang disampaikan oleh pengarah dan juga pelakon itu sampai? Ya. Jadi kita sebagai penulis, macam you cakap tadi, imajinasi, maknanya kita mempunyai imajinasi yang tinggi. Kita mempunyai, kalau boleh, beyond daripada apa yang orang lain fikir daripada kita. Sebab kita nak menghasilkan, untuk kita nak menyampaikan sesuatu supaya penonton itu faham dan juga supaya penonton itu boleh terima apa mesej yang nak kita sampaikan. Okey, itulah dia. Terima kasih Puan Azian. Kalau Jodoh Tak ke Mana, kita akan berjumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih. Boleh saya nak mengambil kesempatan? Okey, di kesempatan ini pertama sekali syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu Taala kerana telah memberikan kesihatan yang baik buat saya, memberikan idea dan akal untuk saya terus berkarya, dan juga untuk pihak RTM, pihak Suhan Movies yang telah memberi peluang pada saya, dan tak lupa kepada suami saya, Encik Iskandar Abdul Rahman, yang sentiasa mendoakan dan menyokong saya untuk menulis, dan kepada bonda saya yang berada di Keluang Johor, Puan Hajar Ramlah, terima kasih kerana mendoakan, dan kepada ahli keluarga, kawan-kawan semua yang berada di keliling saya lah, terima kasih banyak kerana memberi sokongan. Dan jangan lupa malam ni pukul 9 malam, Kalau Jodoh Tak ke Mana, insya-Allah. Macam ucapan pemenang anugerah P. Ramlee pula. Ibarat nak menang. Ambil kesempatan di situ, ya. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Malam Jangan ini lupa 9 malam di TV1. Kalau Jodoh Tak ke Mana. Ke Mana. Selamat pagi Malaysia.